Jadi kalau kita anggap perniagaan untung sebenarnya rugi itu, maka kita sebenarnya syok sendiri saja. Perniagaan tak akan tahan lama dan akhirnya ianya boleh bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Semua usahawan yang memasuki bidang perniagaan mahu membuat keuntungan. Keuntungan bukan sahaja menjadikan perniagaan lebih besar, lebih mantap, berkembang dengan maju, tetapi ianya juga memberikan usahawan pulangan yang munasabah di atas usaha yang telah dibuat olehnya ke atas perniagaan itu. Jadi, keuntungan ini penting. Persoalannya, apakah itu keuntungan? Adakah keuntungan ini sekadar duit yang ada di dalam bank, ataupun keuntungan ini hanya sekadar lebihan yang ada selepas jualan yang kita buat ditolak dengan kos barang-barang yang dijual ataupun kos perkhidmatan yang telah diberikan pada pelanggan? Mengira keuntungan dengan betul amat penting kerana kita tidak mahu silap. Kita tidak mahu berniaga dengan keadaan kita menganggap perniagaan kita untung, tapi sebenarnya kita rugi. Jadi kalau kita anggap perniagaan untung sebenarnya rugi itu, maka kita sebenarnya syok sendiri saja. Perniagaan tak akan tahan lama dan akhirnya ianya boleh bungkus. Ada dua jenis keuntungan yang kita kena fahami. Yang pertama ialah keuntungan kasar. Keuntungan kasar ialah lebihan daripada jualan setelah ditolak kos jualan. Jadi kalau kita menjual barangan kepada pelanggan, maka kos jualan kita ialah kos barangan yang dijual itulah. Sekiranya kita memberikan perkhidmatan kepada pelanggan, maka kos jualan ialah kos yang memberikan perkhidmatan. Mungkin ianya mengandungi kos gaji, kos bahan-bahan dan seumpamanya lah. Jadi ini bergantung kepada perniagaan, model perniagaan masing-masing. Tapi yang pentingnya, keuntungan kasar ialah lebihan yang ada selepas jualan ditolak dengan kos-kos jualan yang berkaitan. Tapi adakah sekiranya kita ada keuntungan kasar, maka sudah habis pengeraan kos kita? Belum lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu lagi keuntungan, iaitu keuntungan bersih. Keuntungan bersih ini ialah keuntungan kasar yang kita ada daripada pelbagai jenis jualan dan perkhidmatan. Kita kumpulkan semua, kemudian kita tolak kos pengurusan, kos keuangan, kos utiliti dan lain-lain kos yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan ini. Jadi yang untung bersih itulah sebenarnya keuntungan pada perniagaan. Cuma ingat satu perkara. Kadang-kadang usahawan ni apabila dia berniaga, dia lupa untuk membayar dirinya sendiri ataupun dia menganggap sekiranya dia mengambil gaji ataupun seumpamanya daripada perniagaan, itu bukan dikira kos. Sebenarnya itu juga merupakan kos bisnes kerana sekiranya kita mengupah orang lain untuk menjalankan kerja-kerja kita, maka tentunya kita kena bayar dia gaji. Jadi ini satu perkara yang penting supaya kita tidak tersilap. Nanti apabila kita kira keuntungan perniagaan, kita lupa menolak gaji yang dibayar kepada kita, ataupun mungkin sebenarnya gaji itu kita tak ambil, tetapi sekiranya kita mengambil gaji, mungkin perniagaan itu tidaklah menguntungkan seperti yang dijangka. Jadi kena ingat ya, dalam mengira kos kita kena tahulah jualannya berapa, apakah kos jualan, dan ini merangkumi barangan ataupun perkhidmatan, dan keuntungan kasar itu kena ditolak lagi lain-lain kos yang perlu dibayar untuk menguruskan perniagaan. Jadi yang lebih itulah baru dikira sebagai keuntungan bersih. Cuma apabila kita tahu tentang dua jenis keuntungan ni, mungkin kita boleh membuat beberapa keputusan lah. Contohnya, sekiranya keuntungan kasar kita semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil, mungkin ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, mungkin kos jualan kita telah meningkat. Jadi sekiranya kos jualan kita meningkat, kaedah yang paling senang bagi kita ialah meningkatkan juga harga jualan. Tapi kita juga tahu, berdasarkan teori ekonomi, harga jualan ini kita tidak boleh
naikkan dengan sesuka hati, kerana sekiranya ada produk-produk lain yang lebih kurang sama dengan kita tetapi kosnya jauh lebih murah, maka mungkin pelanggan kita akan membeli produk ataupun barangan daripada pesaing dan barang kita jadi tak laku. Jadi jualan kurang dan keuntungan semakin kecil. Jadi sekiranya kita tidak dapat menaikkan harga jualan, kita mungkin boleh berusaha untuk mengurangkan kos jualan pula. Kita tengoklah produk itu dibentuk dari bahan macam mana, mungkin ada proses penggelangan, boleh ke dijadikan proses itu lebih cekap supaya kosnya berkurangan. Jadi ini semua akan kita fikirkan sekiranya kita mempunyai penyata keuangan yang bermutu tinggi dan memberikan kita gambaran yang sebenar berkenaan dengan perniagaan kita. Dan begitu jugalah dengan keuntungan bersih. Kalau kita nak lebih keuntungan, maka kita kena tengok macam mana kita nak menguruskan kos pengurusan, kos pentadbiran, kos keuangan dan lain-lain kos yang ada supaya ianya lebih kecil dan ini akan menyebabkan keuntungan lebih besar. Jadi untuk mengetahui kesemua maklumat ini, penyata keuangan kena ada. Penyata keuangan memerlukan sistem perakaunan yang bagus, yang dijalankan dengan sempurna dan ini akan menghasilkan maklumat yang berkualiti. Sebab kadang-kadang ada juga usahawan yang melabur di dalam sistem perakaunan tetapi ianya tidak diguna dengan sempurna, kadang-kadang direkodkan, kadang-kadang tidak direkodkan. Jadi maklumat yang dijana itu pun tidak memberi manfaat pada kita. Jadi yang pertama, kita kena tahu dalam berniaga ada dua jenis keuntungan, keuntungan kasar dan keuntungan bersih. Dan keuntungan kasar dan keuntungan bersih ini sekiranya kita teliti dari masa ke semasa mungkin akan memberikan kita idea bagaimana kita nak meningkatkan lagi jualan ataupun mengurangkan lagi kos, sama ada di peringkat kos jualan ataupun kos pengurusan agar keuntungan kita bertambah. Tapi ini semua perlu kepada perkara yang kedua, iaitu sistem perakaunan yang dijalankan dengan baik, yang kita gunakan dengan sempurna dan ini akan memberikan kita maklumat-maklumat yang boleh kita pakai untuk membuat keputusan-keputusan perniagaan. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita tidak mempunyai kaedah pengiraan untung rugi yang tepat, kita mungkin berasa perniagaan kita untung tapi sebenarnya kita mengalami kerugian dan ini akan menyebabkan perniagaan kita akan bermasalah dan akhirnya ianya mungkin terpaksa dibungkus. Jadi berhati-hati di dalam berniaga. Kalau tak ada maklumat yang berkualiti, kita mungkin macam orang yang berjalan di dalam gelap. Kita meraba-raba di sini sana hanya boleh pegang perkara-perkara yang dekat dengan kita tetapi mungkin sebenarnya ada lubang besar di hadapan kita. Jadi semoga perbincangan berkenaan dengan keuntungan kasar dan keuntungan bersih ini memberi manfaat kepada anda. Ianya merupakan satu daripada siri-siri perbincangan berkenaan dengan perakaunan untuk perniagaan yang sedang membesar. Jadi sila tonton video-video kami yang lain berkenaan dengan perkaunan ini kerana ianya akan membantu anda untuk memahami dengan lebih baik tentang perjalanan perniagaan, kedudukan keuangan perniagaan dan ianya juga memberikan kepada anda data-data dan maklumat untuk membuat tindakan-tindakan perniagaan yang bijak yang akhirnya akan membawa keuntungan yang lebih kukuh pada perniagaan anda. Sila sebarkan video-video kami kepada rakan-rakan usahawan anda. Kita nak tambahkan lagi usahawan-usahawan yang faham tentang ekonomi dan bisnes agar mereka menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam menguruskan perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.